Yang pertama soalan Nabi, kesabaran Nabi. Ini antara babak yang paling emosional dalam sirah Nabi. Sebab dulu Aisyah, isteri Nabi namanya Aisyah, pernah tanya dekat Nabi lepas perang Uhud. Perang Uhud ni salah satu perperangan yang sangat tragis lah. Sampai Nabi patah gigi dan baju besi yang Nabi pakai itu ada helmet. Besi helmet tu semua tertusuk dalam pipi Nabi. Berdarah. So Aisyah ni bertanya kepada Nabi, dia kata, adakah hari yang lagi teruk daripada Uhud ni? Nabi kata ada. Taif. Taif lebih teruk daripada peperangan Uhud ni. Sedangkan Taif tu bukan peperangan pun. Nabi pergi visit je. So apa berlaku di Taif? Nabi pergi tu dalam keadaan Nabi sudah sangat sedih. Nabi yang sudah kehilangan isteri kesayangan, Nabi sudah kehilangan pakciknya, baru lepas di boykot 2 tahun lebih. Keadaan sangat teruk, sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang diseksa. So waktu tu Nabi kata, kita mungkin kena cari tempat lain. Mekah ni dah tak sesuai dah. Orang Mekah dah sangat abusive, dah melampau batas. Sebab lepas Abu Talib meninggal, orang Mekah ni kira dah tak ada risau apa dah. Sebab dulu Abu Talib boleh backup Nabi, sekarang Abu Talib dah tak ada. So boleh buat sesuka hati. Sampai mereka buat apa? Nabi tengah solat, Nabi tengah sujud, mereka main game. Siapa yang boleh ambil perut dan isi tahi unta semua letak atas Nabi waktu Nabi tengah solat. So mereka buat benda tu. Dan mereka gelak tawa, seronok tengok Nabi dihina macam tu, sehingga Fatimah, bayangkan orang lain tak berani datang sebab takut. Sebab ni gangster-gangster besar ni. Kalau dia pergi bersihkan kotoran tu, dia kata, oh kau nak support dia? Sini, pukul dia sekali. So yang pergi tu hanyalah seorang sahabat ni pergi bagi tahu dekat Fatimah di rumah Nabi, beritahu ayah kau sedang dibuli, macam tu lah. So Fatimah yang datang dalam keadaan menangis, usia 10 tahun, budak perempuan, datang dan bersihkan, dan Nabi melalui lah benda-benda tu. So Nabi pergi ke Taif. Siapa nanti ada peluang pergi umrah, pergi haji, yang bolehlah pergi ke Taif. Taif ni macam Cameron Highlands sikit. Dia tempat tanam pokok buah-buah, bunga ros. Dia sejuk sikit dan dia kawasan tinggi lah. So di sana ada satu bandar dan satu kaum yang sangat kita panggil apa, matured lah. Mereka ada bisnes, mereka hidup baik. So mungkin mereka ni akan dengar mesej Islam. So Nabi pergi dengan seorang sahabat, 2 orang Nabi pergi. Sampai di sana, first thing Nabi jumpa dengan pemimpin, 3 orang pemimpin. Nabi beritahu, aku datang, tapi please jangan bagi tahu dekat Quraisy aku datang. Sebab Nabi tak nak further banyak lagi problem, nanti Quraisy pula tambahkan lagi seksaan sebab Nabi pergi cari tolong orang luar kan. So apa orang ni buat, 3 orang ni, lepas dengar mesej Nabi ni, dia tak nak dengar pun. Mula-mula dia tak nak dengar pun. Dia kata, kalau kau ni Nabi, kami ni tak layak lah nak dengar. Mereka sarkastik. Dan kalau kau ni penipu, kau jangan buanglah masa aku. Sombong ni semua. So mereka hantar utusan pergi bagi tahu dekat orang Mekah, Nabi Muhammad ni datang sini. So Nabi dah minta rayu dengan jangan bagi tahu, mereka bagi tahu. Dan bukan setakat itu, kemudian Nabi kata, okey, tak nak dengar tak apa, aku tak kacau siapa. Nabi pun bergerak. Mereka panggil budak-budak hamba, budak-budak kecil apa semua ni, beratur sepanjang tepi jalan dan mereka baling batu sekuat hati, memaki hamun, meludah apa saja yang kita boleh bayangkan mereka lakukan dekat Nabi SAW sehingga darah mengalir penuh wajah Nabi SAW, sehingga darah tu bertakung di dalam kasut Nabi SAW. Nabi berjalan tu berkocak darah dalam kasut Nabi SAW. So Nabi pergi dan cari tempat berlindung sampai jumpa satu kebun, dan kebun ni sebenarnya kebun orang Mekah. So orang Mekah ni dia ada rasa macam ni orang kita ni, tapi dia tak setuju dengan agama Nabi Muhammad. Dia kata tapi ni orang kita. So dia pun bagi masuk sekejap, dan dia suruh seorang hamba ni pergi bagi buah anggur. Nama dia Addas. Addas ni pergi dan dia bagi, tengok dalam keadaan yang sangat sedih, stres macam tu, Nabi ada sedikit berita gembira Allah bagi dekat Nabi. So bila Nabi nak makan buah tu, Nabi baca Bismillah. Bila dia baca Bismillah, ya, kadang-kadang orang tertarik dengan Islam ni dengan benda-benda kecil je, bukan kena ceramah pun, kadang-kadang benda kecil saja. Yang ni dia dengar Nabi baca Bismillah, kata aku tak pernah dengar pun orang sebut perkataan Bismillah ni waktu makan. Kau ni daripada mana? Dia tanya dekat Nabi Muhammad, ni hamba ni, orang kulit hitam, hamba. So Nabi kata, aku daripada Mekah. Dia tanya, kau daripada mana?
Arab ni, hamba ni beritahu aku daripada Nineveh. Nineveh ni satu bandar di Iraq, jauh lah. So Nabi bila dia dengar tu, Nabi kata Nineveh itu tempat saudara aku, Nabi Yunus, Yunus ibn Matta, Nabi kata. Dan dia terkejut, dia kata, kau kenal Yunus? Macam mana kau kenal? Sebab dia daripada negara tu, dia kenal lah, nama tu popular kat sana. Dia kata, aku juga Nabi seperti dia. Nabi cakap macam tu je, terus hamba ni sujud cium kaki Nabi yang berdarah tu. Cium kepala Nabi, cium mata Nabi, sampai orang tuan tanah yang tadi bagi simpati suruh Nabi masuk tu, dia kata, ni suruh hantar buah ni jadi lain dah ni. Dia pun panggil, dia pukul hamba tu sebab Nabi dia pergi masuk Islam. Dia masuk Islam immediately. So dalam keadaan sedih tu, Nabi masih dapat sedikit kegembiraan ada orang masuk Islam, walaupun dia tidak diajak seperti mana Nabi ajak tadi. Tapi apa yang berlaku selepas ni yang paling penting. So dalam keadaan sedih ni Nabi berdoa, dan doa tu luar biasa lah, panjang sebenarnya doa tu. Dan waktu Nabi habis doa tu sebenarnya malaikat datang. Malaikat 2 gunung. Mereka sakit hati melihat orang Taif bully Nabi macam ni. Mereka buat apa? Malaikat ni beritahu, wahai Rasulullah, engkau cakap yes je, kami akan ambil 2 gunung ni dan hancurkan orang Taif. Kalau kita duduk kat situ, kita akan cakap apa? Kenapa 2? Ambil lagi 3 ke 4 ke? Bawa semua sekali, hancurkan dia orang. Nabi SAW punyalah rahmat dalam diri dia, sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Nabi kata, no, jangan hancurkan kaum ini, kerana nanti akan keluar daripada sulbi mereka, daripada keturunan mereka, orang-orang yang akan mentauhidkan Allah. So hari ni bila kita pergi Taif, kita akan rasa meremang melihat semua orang yang ada di Taif tu orang yang mentauhidkan Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan Taif tu ada lagi hari ini sebab Nabi spare them. Nabi bagi chance them. Nabi bagi peluang kepada mereka untuk mereka ambil masa nanti dan belajar dan masuk Islam. Nabi tak lepaskan geram Nabi. Kalau Nabi lepaskan geram tu, basically kalau malaikat yang lift the mountains and crush bandar tu, basically nothing left lah. Sandwich habis lah tu. Tapi Nabi SAW mempamerkan dalam keadaan paling sakit, paling derita, paling marah pun, kalau kita boleh sebut, kita akan rasa marah diperlakukan macam tu. Nabi rahmat, dia rahmat buat seluruh alam. So dia tidak mahu mereka disakiti. Subhanallah. So itu lah sikit kisah Taif. Taif ni kalau kita follow daripada perjalanan yang pertama dan go through the story slowly, that would be one of the most emotional episodes dalam sirah. Dan of course doa tu, doa yang Nabi mengadu kepada Allah. Dan Nabi kata, kalau aku ini, engkau tak marah pada aku tak kisah. Whatever happened to me, I don't care. As long as you are not angry with me. So, itu yang saya sebut tadi. Bila Nabi ni dah jadi Nabi, hidupnya makin susah macam mana pun, susah tu dah tak penting dah. Yang penting tu adalah kemanisan hubungan dia dengan Allah SWT. So, itu yang dia cari. So, amazing, subhanallah. So, ni